Auto record. Kau dah buat record eh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi perkongsian pada petang ini. Sementara, saya dah nampak Dr. Hasanah, kita punya panel penceramah pada hari ini. Dr. Hasanah, boleh dengar suara saya? Dengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar yang terdiri daripada warga kerja, guru-guru, staf dan kaki tangan dan juga pelajar-pelajar daripada Maktab Rendah Sains Mara Taiping. Okey. Terima kasih kerana sudi menyertai saya untuk program Gitu Ke bersama Syukri Sulaiman, yang mana hari ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan kebiasaannya Ramadan ini antara topik-topik yang hangat diperkatakan, iaitu berkaitan dengan bicara zakat. Jadi untuk membincangkan isu zakat ni, saya berbesar hati telah menjemput orang yang tepat untuk berbincang ataupun menjawab segala masalah ataupun sebarang kemusykilan yang ada dari kalangan guru, daripada kaki tangan staf, daripada pelajar-pelajar berkaitan dengan zakat. So kita bawa orang yang tepat, iaitu saya akan perkenalkan panel penceramah kita. Sebab apa? Kita kena cepat. Sesi kita hanya 30 minit saja. So saya nak semua soalan yang dikemukakan dijawab oleh panel kita supaya semuanya clean and clear. Baik. Saya perkenalkan sedikit siapa penceramah kita pada hari ini. Nama penuh beliau adalah Hasanah binti Abdul Hafiz, merupakan seorang pensyarah, pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi sekarang jawatan beliau adalah penolong dekan pengajaran dan citra Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan dalam masa yang sama beliau juga merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Serba sedikit latar belakang akademik Dr. Hasanah. PhD beliau di Universiti Malaya, kemudian master beliau ijazah sarjana ilmu wahyu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kemudian ijazah sarjana muda beliau degree pengkhususan syariah dan pengajian Islam di Universiti Mut'ah Jordan. Dan untuk pengetahuan hadirin hadirat yang saya rahmati sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Antara buku penulisan Dr. Hasanah yang telah diangkat memenangi pertandingan Anugerah Buku Negara 2018 kategori buku umum pengajian Islam, iaitu berkaitan dengan pentafsiran asnaf 8 di Malaysia. Betul Dr. Hasanah? Betul. So maksudnya kita memang bawa orang yang tepatlah untuk berbincang berkaitan dengan zakat. Baik, tanpa melengahkan masa, Dr. Hasanah, soalan yang pertama ingin saya ajukan. Kenapa kita perlu keluarkan zakat? Kenapa kita perlu bayar zakat di bulan Ramadan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Syukri Sulaiman yang telah bersusah payah untuk mengajukan program pada hari ini, yang dihormati Pengetua MRSM Taiping, warga MRSM Taiping, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita, para pelajar juga yang bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Pertamanya Ustaz Syukri, saya nak betulkan, saya bukan dari Universiti Mut'ah, dia sebenarnya Mu'tah. Kalau Mut'ah tu dia dah jadi Syiah. Salah sebutan ni.
Mut'ah tu lain. Okey, jadi Jamiah Mu'tah di Jordan ya. Di sana dulu saya belajar syariah dan pengajian Islam. Baik, terima kasih Ustaz. Berkenaan soalan yang diajukan tadi iaitu kenapa kita perlu keluarkan dan bayar zakat di bulan Ramadan? Masya Allah. Ini soalan yang sangat indah ya sebenarnya kerana kita baru hari yang ketiga untuk melaksanakan Ramadan. Jadi apabila masuk sahaja Ramadan, kita ada satu semangat iaitu semangat suka bersedekah dan dalam Islam ada sesuatu yang disebut sebagai sedekah wajib. Okay, kita ada sedekah sunat tetapi bulan Ramadan ini kita dekat dengan sedekah wajib iaitu yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini perlu dibayar dalam bulan Ramadan kerana ia merupakan satu cara untuk kita menghubungkan jiwa orang-orang yang mempunyai lebihan makanan dan harta bersama dengan orang yang terhalang ataupun menghadapi kekurangan pada malam raya dan juga pagi raya. Dengan sebab itu ya, zakat fitrah ini kita kena faham ni apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah itu sendiri, iaitu sedekah wajib yang dikeluarkan selepas daripada tenggelam matahari ya sehinggalah ke hari raya itulah 1 Syawal. Dan kita sebagai orang Islam disunatkan sebenarnya untuk membayar kita digalakkan untuk membayar zakat fitrah seawal bulan Ramadan itu sendiri. Kerana apa? Kerana walaupun sunatnya kita bayar masa malam Ramadan itu kan, tapi kita digalakkan melaksanakannya pada bulan Ramadan supaya tidak tergesa-gesa membayar zakat fitrah di pagi raya. Dan ya Ustaz dan tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian, zakat fitrah ni bukan banyak sangat pun, iaitu dia sekadar satu gantang makanan, satu gantang beras atau gandum. Satu gantang ni dalam 2.6 kilogram beras. Jadi tak banyak sangatlah. 1 kilogram beras pun dalam 3-4 ringgit macam tu kan. Jadi 2.6 tu dalam 7 ringgit, 10 ringgit macam tu sahaja. Ya Ustaz? Okey, tadi doktor ada sebut kita disunatkan untuk bayar seawal bulan Ramadan bermula. So maksudnya doktor, bila start sahaja 1 Ramadan, kita dah boleh buat pembayaran zakat, betul? Itu persoalan tentang bila sebenarnya waktu yang paling afdal. Dalam penulisan kutub turas ya ataupun kitab-kitab lama para fuqaha disebutkan bahawa waktu yang disunatkan untuk membayar zakat fitrah adalah pada pagi 1 Syawal sebelum melakukan solat Aidil Fitri. Tetapi tempoh itu sangat suntuk. Bayangkanlah ya, lepas solat subuh tu, lepas solat subuh tu kita nak bayar zakat dalam tempoh yang sangat pendek untuk nak kejar waktu yang paling afdal. Jadi digalakkan ya untuk mengelakkan kesukaran, kekalutan, nanti beratur panjang nak bayar kepada amil kan. Jadi digalakkan untuk membayar zakat fitrah seawal Ramadan lagi. Seawal Ramadan lagi. Waktu yang wajib kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan apabila seseorang itu masih hidup di antara seseorang itu masih hidup semasa semasa tenggelamnya matahari malam 1 Syawal, itu dianggap sebagai waktu bermulanya jatuh wajib. Momen matahari tenggelam itu adalah saat di mana siapa yang hidup masa tu maka diwajibkan ke atasnya zakat fitrah. Maksudnya kalau seseorang itu meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari, waktu asar malamnya waktu asar hari terakhir dalam bulan Ramadan meninggal. Jadi dia tak dapat momen matahari tenggelam, maka tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Ataupun bayi anak kecil yang lahir selepas daripada azan maghrib tu, selepas daripada tenggelam matahari, Bilal pun dah baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah kan. Jadi selepas sahaja tenggelam matahari baru dia lahir.
Jadi bayi ini tidak dapat momen tenggelamnya matahari, maka masa itu belum lagi diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi waktu wajib ialah wajib itu adalah ke atas sesiapa yang masih hidup semasa tenggelamnya matahari, itu wajib. Waktu yang paling afdal, yang paling baik ialah daripada belah pagi tu sebelum solat sunat hari raya, tetapi digalakkan untuk awalkan supaya tidak betul doktor kan. berkelahi. Kalau kita bayar last minute, berebut pula nanti kan, pening pada ambil dia. Ya, betul. Kalau Baik, satu doktor. kampung 1,000 orang kan, macam mana nak bayar? Kan. Baik. Soalan kedua doktor. Actually doktor dah jawab dua soalan sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan kenapa kita perlu bayar zakat, dan kedua tentang masa pembayaran zakat. Okey. So untuk semua pendengar, saya harap lepas ni jangan kita, bukan tak boleh kita kerja waktu afdal, tapi kita cuba laksanakan dia dengan lebih mudah doktor. Baik, soalan yang kedua doktor. Soalan ni daripada Cikgu Bita. Cikgu Nur Bita ni adalah guru bahasa Inggeris di MRSN Taipei. Soalan dia, bolehkah kita bayar zakat sendiri dengan cari asnaf zakat sendiri dan bagi terus pada mereka tanpa melalui pihak yang dipertanggungjawabkan? Okey, maksudnya cikgu ni dia jumpa seorang asnaf yang layak menerima zakat, kemudian dia terus pergi bayar dekat asnaf tu. Tak lalui Amil ataupun mana-mana JK yang sepatutnya. Macam mana doktor? Silakan. Baik. Saya tunjukkan sini kebetulan ada duit RM5 kat tepi saya. Kalau kita ada duit, kita nak bayar zakat. Okay? Cikgu akan bayar kepada siapa terlebih dahulu? Kalau Ustaz Syukri akan bayar zakat kepada? Pelajar saya lah. Pelajar. Okay. Pelajar tu nak pilih pelajar yang macam mana? Saya cari yang betul-betul tak berkemampuan. Kalau jumpa. Okay. Betul Ustaz. Apa yang Ustaz cakap itu sebenarnya sama. Kalau tanya sesiapa pun yang ingin membayar zakat sendiri, macam mana dia nak bayar? Dia akan bayar, dia tengok kepada kemampuan orang itu. Tengok pakaian dia macam sedih, tengok dia punya rumah teruk. Jadi ini adalah perkara yang kita akan biasa jumpa kalau tanya orang. Kalau engkau nak bayar zakat, kau akan bayar pada siapa? Aku akan bayar dekat jiran kat ujung kampung tu, rumah dia teruk. Nampak dia miskin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita kena faham bahawa apabila kita hendak membayar zakat fitrah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Apa yang nak disampaikan dalam ayat Al-Quran itu ialah sesungguhnya sedekah zakat itu hendaklah diberikan kepada orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba mukatab, orang yang berhutang, orang fisabilillah, ibnu sabil. Cukuplah 8. Jadi ada 8 golongan asnaf yang layak diberikan zakat. Masalahnya apabila kita hendak memberikan zakat, kita mesti akan cari orang yang miskin. Orang yang zahirnya miskin, yang nampak susah. Sedangkan dalam senarai asnaf zakat itu ada 8. Dan satu perkara lagi kita kena faham bahawa kelemahan kita ialah, macam soalan tadi saya tanya Ustaz Syukri. Ustaz ada ramai pelajar kan? Jadi macam mana nak pilih pelajar untuk diberikan zakat? Duit ada RM5. Ataupun bayar zakat RM7 ya. Satu zakat fitrah tu seorang RM7. Jadi dengan RM7 kepada siapakah kita hendak agihkan zakat tersebut? Jadi setakat manakah kemampuan kita untuk mengenal pasti asnaf? Maka dengan sebab itulah saya nak bawa satu cerita, ambil masa sikit. Ustaz Syukri ke mana Ustaz? Silakan. Ada yang hilang. Okay. Ada satu kisah ya, pada satu hari Rasulullah SAW menghantar seorang sahabat yang hebat sebagai gubernur. Nama sahabat ini adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal hendak dihantar ke Yaman. Yaman ni jauh ni dari Mekah, Madinah ni. Yaman ni memang sangat jauh ya. Kalau naik unta tu saya tak tahulah berapa hari nak naik unta. Kalau naik kapal terbang mungkin sejam sampai dah. Baik. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz, engkau akan pergi kepada satu negeri, ke satu penduduk ini, dan hendaklah engkau ajarkan syahadah la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Okey. Kalau mereka terima syahadah, masuk ke dalam Islam, maka ajarkan kepada mereka perkara yang kedua, iaitu mengerjakan solat. Okey. Itu nak mengajar tentang rukun Islam lah. Kemudian sampailah ke apa yang nak disebut selepas daripada solat itu, Rasulullah pesan kepada Muaz, kabarkan kepada mereka bahawa diwajibkan ke atas mereka hukum zakat, di mana tu'khaz bin aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu daripada orang-orang kaya mereka dan diagihkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Mesej dekat situ iaitu yang mengambil itu siapa? Mengambil itu pemerintah. Sebab itu zakat kita kena bagi kepada pemerintah. Dan pemerintah itulah yang kena agihkan kepada fuqara, orang-orang miskin yang ada di kalangan mereka. Jadi dengan cara ini, kalau kita fikirlah ya, kita ada kita bayar zakat fitrah RM7, kita bagi ke orang miskin tu sekali sahaja. Padahal orang miskin itu bukannya makan sehari RM7 sahaja, dia nak makan seumur hidup. Jadi kalau zakat itu kita kolektifkan, kita kumpulkan di sebuah institusi zakat di Perak, letaklah dekat di institusi zakat di Perak. Okay. Kalau di mana-mana di negeri lain ke, di Pulau Pinang ke, ya hantarlah ya zakat itu, bayar kepada zakat Pulau Pinang. Jadi apabila terkumpul, maka yang sedikit-sedikit itu akhirnya menjadi banyak, menjadi jutaan ringgit yang boleh diagihkan kepada bukan sahaja fakir miskin yang kita kenal itu, malah lebih ramai lagi. 8 asnaf semuanya. Itu saya tertarik dengan jawapan doktor. Maksudnya kita ada satu organisasi, dia yang akan uruskan semua kita punya zakat dan dia yang akan sebarkan. Daripada kita dapat bayar pada satu asnaf, tapi kita boleh bayar pada 8 asnaf tersebut. Mudah-mudahan. Dan mereka ada kuasa untuk menapis asnaf. Ya, betul. Okey, terima kasih doktor. So maksudnya doktor dah jawab 3 soalan. Yang pertama tentang kenapa kita kena bayar zakat Ramadan, bila waktu afdal, dan yang ketiga boleh ke kita bayar secara direct. Okey. Baik doktor, saya nak jump into bukan berkaitan dengan zakat fitrah tapi still lagi dengan berkaitan dengan zakat. Sebab soalan ni dikemukakan oleh kejap ya, saya cari nama dia. Okey, Cikgu Rofika. Cikgu Rofika ni adalah cikgu bahasa Melayu di MRSM Taiping. Dia tanya berkaitan dengan zakat emas doktor. Ini orang-orang kaya ni doktor dia simpan emas ni orang kan. Okey, cara bayar zakat emas. Kemudian betul ke kalau kita pakai emas tapi betul ke kalau kita tak pakai emas tapi kita simpan, perlu ke keluarkan zakat ke atas emas yang kita simpan tu? Dan simpan tu dia kira macam mana? Boleh tak kalau hari ni saya pakai gelang A, besok saya pakai gelang B, gelang A tu saya simpan, adakah gelang A tu dikira sebagai yang saya simpan ataupun gelang A tu gelang yang saya pakai? Silakan doktor. Masya Allah, ini soalan Mami Jarum ni, ya, tangan kecing-kecing-kecing. Baik, macam mana cara bayar zakat emas? Masya Allah. Macam yang Ustaz sebutkan bila bercakap zakat emas, ini soalan orang ada-ada. Ya, orang ada-ada dia, kalau orang tidak ada dia tak tanya ni. Baik, zakat emas memang betul ya terbahagi kepada 2, iaitu zakat emas yang kita pakai dan yang kedua zakat yang simpan. Ini zakat yang kita tak pakai, kita simpan, kita beli simpan sahaja. Jadi zakat pakai iaitu zakat macam gelang ataupun yang macam Ustaz sebut tadi, kita pakai hari ni ataupun kita pakai hanya masa hari raya dan pergi kenduri. Waktu lain simpan. Jadi orang tak tahu pun dia kata dia kaya Okay. Jadi yang dipakai sama ada setiap hari ataupun sesekali dalam seminggu ke ataupun hanya ketika peristiwa penting dalam setahun, maka ini dianggap di dalam kategori zakat emas pakai. Kadar zakat emas pakai dia panggil apa? Kadar nisabnya adalah 500 gram. Maksudnya kalau seseorang tu pakai yang kat leher, yang kat telinga, yang kat tangan, apa semua sehingga 500 gram, kalau sampai 500 gram barulah dikenakan zakat ya, daripada 500 gram darab dengan nilai zakat 500 gram darab dengan nilai emas semasa, macam sekarang mungkin dalam RM250 ke,
1 gram darab 2.5%. Okay. Itu kalau emas itu dipakai, dan sebenarnya nak sampai 500 gram ni luar biasa ni. Betul. 500 gram ni luar biasa. Ya Allah, 5 kali 250, berapa ratus ribu nilai emas yang dipakai. Doktor, banyak sangat. Cop doktor, saya nak tanya sikit. Maksudnya tadi saya nak ulang balik, walaupun emas tu dia pakai pada waktu event-event tertentu, itu dikategorikan sebagai emas yang dipakai. Ya, betul. Betul. Cantik, betul. Jelas. Jadi walaupun pakai masa hari raya, itu dianggap sebagai emas yang dipakai dan kena kumpul sampai 500 gram. Lebih 500 gram tu barulah dikira dikenakan zakat emas. Kalau mungkin dalam 10 gram, 100 gram ke, belum lagi dikenakan zakat emas pakai. Baik, itu soalan itu yang berkaitan dengan zakat emas pakai. Manakala kadang orang beli emas simpan, ni sekarang ni katanya emas tengah murah. Jadi orang beli simpan. Jadi dalam keadaan ini, kalau bilang berat emas yang disimpan itu sehingga mencapai 85 gram, ya sikitlah ya, 85 gram, sebab memang 85 gram beli simpan tak pakai, selama setahun tak pakai langsung, maka ini dikenakan zakat emas. Jadi daripada 85 gram tu, kalau di perak setahu saya darab dengan nilai katalah RM250 1 gram, darab dengan 2.5%. Itulah kadar emas yang perlu dikeluarkan. Tetapi itu di Perak. Setahu saya kalau di negeri setengah negeri lain macam di Selangor, dia bukan darab 85 gram, darab nilai emas 1 gram, darab 2.5. Tetapi katalah emas dia 86 gram. Lebih 1 gram kan? Maka yang 1 gram itu sahaja yang dikenakan zakat. Ini di Selangor lah. Faham. Jadi ada sedikitlah perbezaan fatwa di negeri masing-masing berkenaan dengan kadar zakat emas. Dan jangan terkejutlah kalau kadar zakat emas pakai di antara negeri-negeri juga berbeza. Contoh macam Pulau Pinang kan, Pulau Pinang dengan Kelantan kan, kecing tangan dia tu kan. Mami jarum. Jadi mungkin kadar nilai nisab emas pakai dia tu mungkin lebih banyaklah berbanding negeri lain. Berapa berat emas yang ada pada doktor sekarang? Saya tak pakai. Baik doktor, kita ada masa lebih kurang 6 minit ke 7 minit doktor. Baik, saya insyaAllah. nak dua soalan lagi. Satu soalan, baik. Soalan sebelum terakhir, soalan yang kedua lah sebelum terakhir. Zakat simpanan yang dah lama tak bayar. Contoh doktor, ini soalan ni diajukan oleh Cikgu Gita lagi sekali. Ini orang jenis orang kaya yang banyak simpanan ni doktor tau. Dia simpanan dia tak sedar tau, yang simpanan tu daripada 2010 misalnya. Okey. Tiba-tiba 2020 baru disedar yang dia ada simpanan yang banyak. So adakah dia dikira daripada 2010 ataupun macam mana doktor? Zakat simpanan, zakat harta dia. Saya cadangkan kalau zakat simpanan itu kita dapat akses ataupun kita dapat lihat dia punya akaun. Okay, jadi zakat simpanan ni kita kena gabungkan akaun-akaun lain kan, macam katalah ada duit dalam bank rakyat, bank simpanan nasional, Maybank, CIMB, bank Islam apa. Jadi kumpul-kumpul apa semua, kalau boleh gabungkan jumlah mengikut tahun, kerana zakat simpanan dia ada kadar nisabnya. Kalau tak silap saya, dia mengambil kadar nisab emas simpanan tadi yang 85 gram. Jadi 85 gram darab 250, kalau tak silap saya dalam nisab dia dalam sekitar RM20,000. Macam itulah. Jadi katalah tahun 2000 duit cuma ada RM19,000. Jadi untuk tahun itu tidak dikenakan zakat. So tengok the next year 2001. Apakah sampai nisab? Kalau boleh, kalau dapat cek dengan nisab untuk tahun itu lagi baik. Kalau dapat cek, sebab boleh rujuk dalam laman web, insya-Allah kadar nisab untuk tahun-tahun yang terlepas itu ada. Jadi mungkin ada tahun yang kena nisab, ada tahun yang tidak kena nisab. Jadi darab dengan 2.5% bagi tahun tersebut. Jadi kumpulkanlah dan kemudian boleh keluarkan. Okay. Jadi dia bila kadar nisab ni, katalah 20,000 kadar nisab untuk tahun itu,
Dan bila tengok mungkin ada tahun-tahun tertentu simpanan mungkin cuma 10,000, mungkin 100,000. Jadi kita tengok kumpul balik, pastikan tahun itu sesuai dengan kadar nisabnya, barulah kita keluarkan zakat. Zakat. Oh, right. Jelas doktor. Terima kasih atas penjelasan berkaitan zakat harta. Baik doktor, soalan terakhir. Yang ni saya sukalah soalan ni. Saya rahsiakan nama yang bertanya sebab saya sangat suka soalan ni. Okey. Sebab saya pun secara peribadi saya tertanya-tanya juga kenapa perkara ini tak berlaku di Malaysia. Kenapa tiada kaunter agihan zakat seperti mana kaunter kutipan zakat? Kalau kita pergi Ion waktu Ramadan macam ni, bazar Ramadan, confirm ada orang amil yang bertugas untuk kutip zakat. Tapi kenapa bila kita nak contoh kita memerlukan zakat, kita kena pergi Jabatan Agama. Kenapa tak ada kaunter kat Ion, kita boleh mohon kat situ terus dapat kat situ? Silakan doktor. Baik, terima kasih. Soalan panas ni. Okey, sebenarnya kaunter agihan zakat ada. Tetapi dia bukan macam Ustaz sebut, bukan dekat Ion, bukan dekat shopping complex. Di setengah masjid ada. Contoh saya sebut masjid UKM, dia ada kaunter agihan zakat di masjid itu sendiri. Tapi itu sebab UKM dengan pihak Lembaga Zakat Selangor, dia macam sudah ada lantikan untuk pihak UKM sendiri menyediakan kaunter agihan itu. Jadi kerja dia pun bukan agihan sahaja, dia juga buat kutipan. Dan di kaunter itu ramai pelajar pergi ke kaunter untuk mohon zakat. Okay, itu situasi di UKM, di universiti-universiti lain pun ada jugalah UiTM dan sebagainya. Tetapi soalannya kenapa tidak ada dekat tempat yang orang biasa pergi, dekat shopping mall, kan? Tak ada. Betul. Baik. Nak cerita ya, manusia ini macam-macam. Apabila ada kaunter agihan zakat di pejabat-pejabat zakat yang tertentu, biasa kita dengar orang pergi ke satu kaunter, dia minta bantuan zakat, dia ceritalah beg dia hilang, kena ragut apa semua, dan di kaunter zakat ini mereka boleh dapat bantuan kecemasan. Contohnya mungkin dalam RM100 atau RM200 ke untuk kecemasan untuk kes dia minta hari tu. Jadi minta-minta isi borang ke gitu gini apa semua, soal jawab sikit terus boleh dapat. Tetapi keadaan ini menyebabkan ada orang mengambil kesempatan. Hari ini dia pergi ke kaunter agihan zakat di katalah di Pejabat Taiping. Besoknya dia pergi dekat Nibong Tebal, pergi dekat Pulau Pinang. Lusanya dia pergi dekat negeri lain bawa cerita yang sama. Dan ini dah jadi macam side income. Sebulan dia boleh dapat 2-3 ribu dengan cerita sedih dekat kaunter agihan zakat. Sebab itu untuk mengagihkan zakat, dia perlukan sistem. Mungkin orang marah dengan birokrasi, tetapi soal jawab, pembuktian dan sebagainya ia perlu dilakukan untuk mengelakkan orang manipulasi untuk mendapatkan wang secara percuma. Dia peminta zakat, macam peminta sedekah profesional. Bawa cerita tu, bawa cerita ni, tapi kerja dia setiap hari pergi ke kaunter-kaunter zakat. Nak cerita ni, saya share sikit. Dulu sebelum ada sistem bersepadu, iaitu kalau orang minta zakat dekat Taiping, maklumat sampai ke Ipoh, sampai ke Teluk Intan, semua tahu. Sekarang dah ada. Dulu masa tak ada, memang adalah orang yang buat kerja macam ni. Jadi untuk agihan zakat memang perlukan cara. Walau bagaimanapun saya percaya ada masjid-masjid yang sudah sediakan dia panggil kemudahan untuk memohon zakat di masjid itu. Dan ada amil karyah. Amil karyah. Jadi mungkin amil karyah tu tidak ada pejabat dia dekat masjid, wallahualam. Ya masjid lain-lain kan. Jadi setiap karyah tu sudah ada amilnya. Pergilah kepada amil tersebut. InsyaAllah akan dapat bantuan zakat. Ya, ada salurannya. Wallahualam. Baik. Terima kasih doktor atas pencerahan itulah. Kalau betul lah macam tu kan doktor. Kalau tak ada sistematik kaunter zakat ni, kaunter agihan zakat tu boleh dibuka di mana-mana, saya rasa saya akan buatlah bisnes mohon zakat ke setiap daerah, setiap negeri tu kan. Baik doktor, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan, saya selaku mewakili MRSM Taiping mengucapkan jutaan terima kasih pada doktor. Mungkin ada sedikit kesimpulan dan ucapan doktor. 1 minit. Saya ucapkan syabas kepada pihak MRSM Taiping, warga MRSM Taiping yang concern tentang zakat.
Sesungguhnya dalam rukun Islam ada 5, mengucap, solat, puasa, zakat dan haji. Zakat adalah satu rukun Islam yang sangat meluas dia punya impact. Kalau solat, kita ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan menegak. Tetapi dalam zakat, kita bukan sekadar ta'abbud kepada Allah, hubungan menegak kita ke atas, tetapi ada juga hubungan melentang iaitu kepada masyarakat yang sangat memerlukan. Dan sistem zakat yang meletakkan amil sebagai salah satu asnaf yang boleh menerima zakat, amil ini tugasnya adalah untuk menguruskan zakat yang memudahkan orang kaya untuk mengagihkan zakat. Orang kaya tak perlu tapis siapa yang layak menerima zakat. Fisabilillah ke, Ibnu Sabil ke, Firriqab ke. Jadi kerja itu boleh diserahkan kepada amil. Dan kita pun memang mengharapkan supaya amil melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Saya suka melihat statistik kalau di Perak, iaitu kutipan zakat di Perak untuk 2019 sekitar 200 juta dan agihannya 197 juta ringgit. Jadi kalau kita nak kata tidak telus ataupun orang bising, 3 juta lagi belum diagihkan. Kemana 3 juta? Dibawa ke tahun hadapan. Jadi ketelusan institusi zakat, kita berharap mereka terus telus dan mereka juga telah bergerak untuk menjadi institusi yang semakin maju, yang ada audit dalaman, ada audit luaran dan sebagainya. Dan kita sebagai masyarakat awam, kita lah menjadi mata untuk membantu golongan-golongan miskin yang kita kenal, yang ada dekat dengan kita, ajarkan mereka untuk daftar mohon zakat. Kerana ada yang susah sangat sampai tak tahu pun, tak pandai pun nak mohon zakat. Jadi mintalah, insya-Allah ada jalan untuk orang yang memerlukan. Ya, zakat adalah hadiah untuk umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih semua, mohon maaf atas salah silap. Baik, Assalamualaikum terima kasih Dr. Hasanah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Hasanah sekali lagi, dan terima kasih kepada semua warga MRCM Taiping yang sudi hadir mendengar berkaitan dengan perkongsian bicara zakat kita. Harapnya kita dapat selesaikan yang pertama, zakat fitrah kita secepat mungkin, dan kita letakkan kepercayaan kita kepada institusi yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengagihkan zakat. Okey, dan yang ketiga, kita tambahkan lagi ibadah kita, bukan saja zakat, mungkin dengan sedekah-sedekah lain untuk bulan Ramadan ni supaya kita dapat lipat gandakan pahala kita. Dr. Hasanah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Selamat menyambut Ramadan, dan mungkin awal sangat untuk saya ucapkan selamat berbuka, sebab lebih banyak kita tak jumpa kan. Selamat berbuka Dr. Hasanah dan semua rakan-rakan MRCM Taiping. Okey, itu saja dalam rancangan Gitu Ke bersama Syukri Sulaiman. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam episod kedua minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.